والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد نبيا ورسولا. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, sekali lagi dapat bersama-sama kita berkumpul dan berhimpun, yang mana setelah sekian lama kita tidak bertentang mata, tidak bertemu mata. Alhamdulillah. Ustaz pun tak pastilah kali terakhir Ustaz datang bila. Rasanya lama sangat dah. Pernah datang di sini lebih kurang dalam 2 kali kalau tak silap. Alhamdulillah. Haji Latif pun jemput Ustaz juga, tapi lama sangat dah. Rasanya sebelum daripada PKP. Yang paling penting Ustaz ingat, kalau tak silap lah, masa tu anak seorang, sekarang 3 dah anak dah. Lama sangat dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memang lama sungguh dah. Memang lama sungguh, tak ingat dah. Tadi pun betul ke ni? Lama sangat tak datang. Subhanallah. Jadi alhamdulillah, syukur berbanyak-banyak Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita nikmat kudrat. Jutaan terima kasih banyak-banyak pada terutama pengurusi, timbalan pengurusi SU Bendahari, dan kepada semua carta organisasi Surau Al-Ikhwan Fasa 4 Bandar Tasik Kesuma. Alhamdulillah. Cuma 2 minggu ke 3 minggu lepas ada dapat jemputan di Mahat Tahfiz Nurid Islamiah ke, dekat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Tasik Kesuma juga. Tapi sekolah tahfiz lah. 2 minggu ke 3 minggu, 3 minggu lepas rasa. Jadi alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada malam yang barakah. Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita dapat bertemu dengan ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, terutama dalam satu kedudukan, satu majlis taklim yang begitu besar. Sehingga kata baginda Nabi SAW, orang yang duduk di dalam taman-taman syurga ini tadi akan diberikan kelapangan, akan diberikan jaminan, akan diberikan satu bentuk ketakwaan untuk taat pada perintah Allah, seperti mana yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah au kama qala. Nabi sebut orang yang keluar daripada rumah dia. Sebab tu orang tuntut ilmu ni lagi bagus daripada orang semayang 5 waktu. Tidak ada benda yang terlebih Nabi kasih, iaitu menuntut ilmu. Kerana yang mengesahkan salat itu ilmu. Betul lah salat tu wajib, tak nafikan. Tetapi ada benda yang Nabi terlebih kasih daripada salat 5 waktu. Dia panggil salat fardu maktubah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Maktubah. Dia ada salat wajib juga. Salat yang dinazarkan. Kalau dapat naik pangkat, saya bernazar nak salat duha, maka automatik salat tu jadi wajib atas dia. Kalau jadi benda nazar itulah. Tapi kalau salat 5 waktu ni, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni, dia panggil salat fardu maktubah. Tidak ada yang terlebih Nabi kasih melainkan menuntut ilmu. Contoh, di dalam nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita hari ni, boleh datang salat berjemaah. Itu besar tu. Dalam salat berjemaah ada 3 kedudukan.
Pertama serentak dengan imam sunnah. Kedua serentak dengan imam makruh. Ketiga serentak dengan imam haram lagi batal. Itu kata ilmu tu. Alhamdulillah lah kita boleh datang pada malam barakah ni, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada orang dia suka semayang. Bagus, suka semayang ni mesti kena ada. Tapi bila majlis taklim, bila kuliah, bila ada program-program keagamaan, ustaz datang, ulama-ulama datang, dia tak berminat untuk duduk dalam majlis tersebut. Nabi sebut dalam hadis, orang yang keluar daripada rumah dia ataupun kediaman lah, tak semestinya rumah, bilik dia ke, pondok dia ke, madrasah dia ke, dia keluar untuk belajar satu bab sahaja daripada ilmu Allah. Satu bab. Kalau kata malam ni kita belajar tajuk tentang nikmat Allah. Nikmat Allah banyak, sehingga Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim, kalau kamu bercadang, berangan-angan nak kira berapa banyak nikmat yang aku berikan kepada kamu, kata Allah, la tuhsuha, kamu takkan mampu kira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat makan, nikmat boleh buang air besar, nikmat buang air kecil, nikmat bernapas, nikmat boleh dengar, nikmat sihat, nikmat masa lapang, tak terkira. Terlampau banyak nikmat Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi nikmat yang paling besar, kata Nabi SAW, iaitulah nikmat iman dan Islam. Itu paling besar. Sebab yang itulah satu-satu benda yang Nabi tak diberikan kelebihan oleh Allah SWT. Dakwah, Nabi ada akhlak yang baik, tapi untuk petik, untuk minta, untuk letakkan, untuk bagi satu kedudukan orang ni peluk Islam, tidak ada kekuatan daripada Nabi SAW. Maksudnya taufik dan hidayah bukan milik siapa-siapa, tapi kena cari. Jangan kata, ustaz, bukan apa ustaz, saya tak pergi surau masjid ni, belum dapat taufik lagi. Ni dia panggil mazhab ayah pin nama dia ni. Kan? Kalau makan, rezeki, buat apa nak cari? Sebab dah memang Allah Ta'ala takdirkan pada kita, betul tak? Duduk dalam perut mak kita, dalam perut ibu kita, iaitulah sebelum daripada 4 bulan lagi. Dia mula-mula nutfah, pancutan air mani, 40 hari pertama. Alaqah, 40 hari kedua. Mudghah. 40, 120 hari bersamaan 4 bulan. Dah tetap dah. Pertama jodoh. Betul? Ada ke tidak, ke lambat, ke cepat, ke cerai, ke mati, ke pisah, ke tak jumpa MH370 ke, semua dah ada dah dalam Lauh Mahfuz Allah SWT. Jodoh. Kahwin 2 ke, kahwin 3 ke, kahwin anak dara ke, kahwin janda ke, kahwin lari ke, kahwin Thailand ke, ikut dah. Cuma itu Allah Ta'ala bagi pada kita pilihan, suruh fikir. Pertama, dah ada dah. Yang kedua, dinamakan selepas daripada jodoh, ajal maut. Betul? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Satu saat tidak akan tercepat, satu saat tidak akan terlambat. Ajal maut kita sampai ke waktu pasti akan datang, pasti. Tak akan terlewat seminit pun. Tahu seminit lama sangat, sesaat. Dah ada dah. Tak payahlah kalau macam tu, makanlah apa benda nak makan pun. Tak payahlah jaga kesihatan. Alah ustaz, kalau makan pun tak mati pun tak ada hal. Macam tu isaklah rokok ke apa ke. Tak boleh. Itu Allah Ta'ala suruh kita jaga. Walaupun tetap ajal tu dah ada. Ketiga, rezeki kita. Nampak? Tak payah pergi kerja tuan-tuan. Kalau nak pakai modal tadilah, kan? Tak payah pergi kerja, tak perlu cari nafkah, tak perlu cari belanja. 4 bulan dalam perut mak ayah kita dah tetap dah rezeki Allah Ta'ala jamin dah. Tak usah risau. Tak boleh. Betul, rezeki tu Allah Ta'ala tetapkan, tapi kena ada atas jalan usaha dan ikhtiar. Mesti kena ada. 3. Yang keempat apa dia? Telah ditetapkan oleh Allah. Jodoh, ajal maut, rezeki. Yang keempat apa?
qada dan qadar. Allah Ta'ala tetapkan dah untuk kita dah. Besok nak jadi apa, minggu depan nak jadi apa. Cuma kata ulama di dalam kitab At-Tazkirah Al-Imam Qurtubi sebut, keempat-empat ini perkara boleh berubah dengan doa, bid-doa. Boleh berubah. Nah, ya Allah, panjangkan umur aku, masukkan duit, ya Allah, murahkan rezeki aku, jaga kesihatan. Boleh dengan atas jalan doa, walaupun sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita terlalu banyak. Sebab tu tidak ada benda yang terlebih Nabi kasih menuntut ilmu, majlis taklim. Walaupun solat kita jaga, ya, tapi berapa ramai solat yang tak betul. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, dia ada tambah waw. Allahu Akbar, waw dia sebut. Habis posak semayang dia. Dia sebut dalam tak perasan, Allahu Akbar. Mana ada huwak? Allahu Akbar, dia huwa akbar. Tahiyat, asyhadu, bukan asyhadu alla, asyhadu. Shin tu dia tasydidkan. Dia sabdu. Tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy rahmatullahi assalamu alayna wa ala ibadillah salam. Asyhadu alla, asyhadu alla. Sebab dia rukun dalam solat. Berapa ramai yang dalam keadaan tersilap tapi tak belajar. Tersilap dalam keadaan belajar, dimaafkan. Dia panggil jahil yang ma'zur. Kalau Al-Fatihah, ibu-ibu, ayah-ayah biasa tak ada jumpa orang ra tak boleh sebut dengan baik. Ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Ar dia tak boleh sebut. Belajar dah dengan ustaz. Belajar makhraj, belajar tajwid. Ustaz kata ra tu bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan ra. Ambil ujung lidah ni tembak langit. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz belajar dah ustaz, tak boleh ustaz. Dimaafkan untuk dia, tapi dia tak boleh jadi naik imam. Tak boleh. Sebab ada orang lebih baik bacaan daripada dia. Tapi untuk dia settle. Allah, dia tak boleh sebut Allah. Belajar dah. Allahu Akbar, Allah. Tak boleh sebut ustaz. Dimaafkan untuk dia, tapi syarat belajar. Sebab tu benda ni terlampau penting majlis ilmu ni. Kan? Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi ustaz tengok apa surau kita pun ustaz tengok tadi sebelum datang. Kan? Di Facebook banyak orang kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kuliah-kuliah majlis ilmu. Alhamdulillah. Ni kalau kira ni ramai datang ni. Tapi ustaz yakin ramai lagi tak datang malam ni. Kan? Ni pun dah kira ramai lah. Ni 20-30 orang ni. Ibu-ibu ramai ni. Nah, biasa kalau ustaz malam-malam ni kurang sikit. Ustaz suka mengajar ibu-ibu. Ustaz kalau dekat kawasan Ceras 2 tempat muslimat, Masjid Banatul Muslimin on. Kalau dekat Kajang 3. Nah, kalau dekat Gombak 2. Ustaz paling suka mengajar orang perempuan. Kat Bukit Dukung, Masjid Sungai Sekamat, adalah tempat tu ustaz mengajar. Sebab apa ustaz suka mengajar ibu-ibu? Ibu-ibu kalau ustaz datang mengajar, kuliah duha lah terutamanya. Nah, samalah macam malam pun. Pengalaman ustaz mengajar 10 tahun lebih dah Masjid Surau ni. Kan? Ibu-ibu kalau datang dia memang bawa pen dengan kertas. Tapi ayah-ayah dia bawa pistol 2 peluru je dia bawa. Kan? Ibu-ibu tu semangat kalau tengok, dia catat kan apa yang ustaz sampai kan? Tapi tak apalah, haji kita ada juga pun catat. Tapi tak apa, santai-santai je malam ni, tak ada masalah. Baik, apa benda perkara pertama sunat serentak dengan imam? Jangan lambat, jangan cepat. Tolong ustaz, serentak dengan imam. Semayang berapa lama kita ni? Amin, cantik. Pada semayang subuh, maghrib, isyak. Kalau fardu lah. Kalau tarawih, solat sunat yang lain itulah. Nah, baca jahar. Jangan cepat, jangan lambat. Serentak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan sebut dulu, pastikan imam baru kita amin. Dan pada perbahasan amin, kata ulama, jangan diamkan mulut. Kerana
malaikat yang berada fis samati wal ard mendoakan apa yang dibaca doa oleh imam. Doa dengan makna suratul Fatihah. Jangan diam kecuali uzur, tak sihat dan dia sakit, tak berapa nak segar ada suara. Jangan kedekut waladdallin. Keluarkan. Kadar suara itu sekadar mana kuat dan perlahannya. Amin tu sekadar mana? Ulama sebut dalam kitab I'anatul Talibin, pada amin sekira-kira contoh orang kanan boleh dengar, orang kiri boleh dengar. Dah. Jangan sampai 3 sab ke depan boleh dengar. Nah, ataupun terlalu kuat ataupun amin. Bila pada perkataan amin seolah-olah, ada tak orang kanan? Kalau tak ada, seolah-olah. Ada tak orang kanan? Tak apalah, dinding ke tingkap ke pintu ke sliding door ke. Amin seolah-olah. Jadi jangan lambat, jangan cepat, biarkan serentak. Waladdallin. Imam bunyi baru kita angkat. Biasa cepat. Dia selepas lin tu, dia panggil sunat berhenti seketika. Dalam kitab sebut saktah. Boleh je waladdallin amin, boleh. Tapi sunat waladdallin, buang nafas orang panggil amin, sunat saktah. Pada amin tu serentak. Pastikan imam bunyi, kita serentak. Jangan lambat, jangan cepat. Tapi pengalaman ustaz, lambat jarang, biasa makmum cepat. Kadang-kadang imam belum dia dah amin lagi, kurang asam betul. Ada? Ustaz mengajar dekat Seri Kembangan 3 kali ustaz perasan abang ni. Satu hari ustaz tegur. Lepas habis semayang lah, tapi tegur face to face lah. Assalamualaikum bang, minta maaf ustaz sajalah nak tanya. Kadang-kadang ustaz belum sebut amin lagi, kan? Tapi abang dah sebut dah. Kenapa bang? Bukan apa ustaz, sebenarnya saya cakap tu serang dengan ustaz lah, kan? Bukan apa ustaz tegur saya tahu ustaz. Tapi pada perkataan amin tu ustaz, kadang-kadang saya cepat tu bukan apa. Yelah, kenapa? Kan ustaz dah kata serentak, jangan lambat, jangan cepat, serentak. Sunat. Untuk maklumat ustaz, sebenarnya saya dah lama nak jadi imam, tapi pengurusi tak bagi, kurang asam. Ada. Aikan Seri Kembangan, aku tak mau sebut nama tempat dia. Tuan-tuan tahu punya kalau sebut. Satu hari tu, lepas dia minggu tu tak apalah, settle. Ustaz datang bulan satu lagi. Ustaz pun kata nak minta dia tasmid dengan ustaz lah. Okey, nak cuba sikit. Baca. Kenapa pengurusi tak bagi ni? Pengurusi tak betul ke dia tak betul? Dalam hati lah. Nak tengok repair. Ustaz pun minta tasmid. Baca daripada bis. Okey lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bis. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan alham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cantik. Tapi sampai pada perkataan siratal ladzina an'amta alaihim, dia berhenti situ. Okey lagi, ghairil maghdubi. Ustaz dengar bismillah, okey cantik, mungkin ada sikit-sikit salah. Sebab dia, ustaz cakaplah, kenapa abang tak bagi tahu nak jadi imam? Ustaz boleh tolak anytime. Lagi bagus abang jadi imam. Ustaz kadang-kadang dah mengajar, abang boleh bantu. Ustaz saya dah banyak kali dah, tapi pengurusi tak bagi. Ustaz mesti ada something wrong. Tak apalah, the next month ustaz datang, minta dia tasmid. Pada perkataan ghairil maghdubi tu ustaz terkejut. Ibu-ibu ayah-ayah tahu dia baca apa? Ghaidegmagedubi alaihim. Jawa rupanya. La ilaha illallah sallallahu. Ghaidegmagedubi alaihim. Itu ustaz kata, bukan kata pengurusi. Kalau aku dengar baru aku smackdown gitu. Ghaidegmagedubi alaihim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi nak gambarkan, tak apalah sekurang-kurang dia belajar. Betul? Kalau ada yang tak belajar, tak pernah cek, iyyaka na'budu wa ada sabdu. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada cahaya matahari aku sembah, kepada cahaya matahari aku meminta pertolongan. Itu maksud dia kalau buang sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada dikau ya Allah kami memohon pertolongan, dan kepada dikau ya Allah kami iyyaka na'budu wa nasta'in, kepada engkau aku memohon pertolongan dan kepada engkau aku sembah. Tapi buang sabdu, jadi lain. Okey, sebab tu pertama serentak dengan imam. Jangan lambat,
jangan cepat dan keluarkan suara. 1. 2, mana makruh dengan imam serentak berjemaah makruh pada rukuk, iktidal, sujud, duduk atas, semua sama makruh. Nah, lam yalid wa lam yulad imam wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, imam rukuk dia pun turun. Sami Allah serentak. Nah, makruh. Boleh. Dan jangan tolong, kadang-kadang ada setengah, kadang-kadang tu imam belum lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Imam kufuwan, dia dah lepas tangan dah. Ada? Kadang-kadang kan dia nak cepat sangat agaknya. Kufuwan, dia dah lepas dah, standby nak rukuk dah. Dia makmum. Nampak? Jadi bila kata semayang berjemaah, jangan sampai serentak dengan imam. Perbuatan tu makruh. 2. Yang ketiga, mana kalau serentak dengan imam batal, lagi haram kalau tahu. Takbiratul ihram. Jangan serentak dengan imam. Pastikan imam bunyi bar. Luruskan saf, rapat-rapatkan saf, betulkan saf. Contoh. Ustaz imam lah. Usalli fardu, ustaz pun pusing menghadap kiblat. Dia sunat imam, dia paling menghadap makmum dulu. Sunat. Sebelum dia nak angkat takbiratul ihram tu. Jangan Allah akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna la ilaha illallah. Imam Bilal. Imam tu pun terus pergi ke depan. Usalli fardhu isya. Allahu akbar. Boleh, tapi tak sunat buat macam tu. Dia sunat sambil-sambil dia ambil mic, istau sufufakum wa'tadilu yarhamkumullah. Dia sunat berpaling. Dia pusing. Luruskan saf, rapat-rapatkan saf, samakan bahu dengan bahu yang lain. Insya-Allah boleh pusing. Kalau saya tengok tempat. Kalau tempat saya tahu biasa okey. Tapi jarang-jarang tempat saya datang, biasanya saya akan tambah. Dia tak ada dalam kitab ni. Nah, saya akan tambah, sila matikan telefon bimbit. Itu saya tambah. Nah, ataupun silent. Saya pernah kena tuan-tuan. Rakaat kedua, telefon bunyi. Kalau bunyi kring okey lagi. Bunyi lagu tak tahan. Bobo di mana? Bobo sama siapa? Lagu sajak tu orang ajar betul. Kena tuan-tuan tak kena. Ustaz dia tiap malam tempat lain-lain. Nah, Allahu akbar, aku dah jadi imam jengkreng tu kat depan tu. Kan? Lagu tu subhanallah. Tu ustaz tengok tempat kalau rasa macam okey, macam jarang bawa telefon. Kalau tepi-tepi jalan punya masjid, confirm kalau ustaz jadi imam yang tersebut. Nah, biasa dekat Ampang, Masjid Nurul Islam tepi tu. Nah, Masjid Kampung Pandan, Masjid Kampung Melayu. Kan? Ustaz asal sana tinggal. Nah, kalau pergi kuliah dekat sana, tahu dah. Ini mesti banyak orang singgah. Kalau macam ni mungkin jarang lah. Biasanya orang-orang taman saja. Tapi kalau masjid tepi jalan, surau tepi jalan, istau sufufakum wa'tadilu yarhamkumullah, lurus dan rapat-rapatkan saf, samakan bahu dengan bahu yang lain, pastikan telefon bimbit dimatikan. Biasa Ustaz sebut itu. Boleh? Jadi kalau pada solat berjemaah, takbiratul ihram tu pastikan imam bar. Dia pusing dekat depan, salli fardhu asya arba'atin imaman. Contoh, Allahu akbar. Biar imam bar, baru Allah. Jangan imam kita batal semayang kita. Bukan luput fadilat berjemaah, batal. Dia ada satu perbahasan, jemaah tak dapat, tapi semayang tu sah. Ada. Contoh, imam dengan makmum pertama terlalu jauh. Kan? Dalam kitab sebut lebih daripada 3 hasta. Nah, hasta orang pertengahan lah, lebih kurang 18 inci, lebih kurang. Kalau tumit dengan tumit ukur, imam tu jauh sangat ke depan lah, boleh luput fadilat 27, tapi semayang sah. Imam tu jauh sangat ke depan, walaupun ada mic, tapi jauh sangat. Atas sebab apa? Bukan COVID, bukan, tak ada. Nah, tapi terlalu jauh. Itu boleh bawa luput, tapi semayang sah. Tapi ini takbiratul ihram, bukan luput fadilat berjemaah, batal. Ustaz, Allahu dekat belakang al.
Biasa ustaz banyak tegur, terutama ustaz bertugas solat Jumaat, khatib Jumaat, Masjid Al-Bukhari depan penjara Pudu tu, ustaz tugas itu. Nah, Masjid Nurul Ihsan Taman Medan. Biasa kalau saya tazkirah Jumaat, mesti saya selit. Bak ramai. Dengar kat belakang, kita baru usalli fardhu Jumaat di rakaataini imam. Allahu akbar. Dan dengar dengar batal. Takkanlah masa tu pula ustaz nak tegur pula. Dia tegur tu dalam majlis ilmu macam ni. Jadi jangan angkat takbiratul ihram serentak dengan imam. Biar imam settle dulu bar. Satu. Kedua, salam. Assalamualaikum. Pastikan imam bunyi kum tu. Warahmatullah tu sunat. Tapi janganlah tak sebut pula lepas ni. Kan? Assalamualaikum. Imam alai. Kita batal. Jangan ada sikit takbir kita. Assalamualaikum warahmatullah. Imam bagi salam kedua, kita bagi salam pertama. Boleh. Tapi dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, kita dalam kitab Pedoman Salat Berjemaah karangan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapah, dia bawa daripada kitab-kitab besar Al-Askar, I'anatul Talibin, Furu'ul Masail, sunat imam sempurna kedua-dua salam. Baru kita bagi salam pertama. Sunat. Boleh? Tadi imam nak bagi salam kedua, kita dekat belakang bagi salam pertama. Boleh? Tak ada masalah. Tapi kalau imam, kalau boleh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, imam sempurna kedua-dua salam, baru kita bagi salam pertama. Ataupun kalau kita ada hutang rakaat, dia panggil masbuk, imam sempurna kedua-dua salam, baru kita bangkit tambah lagi berapa rakaat yang kita tak cukup. Boleh? Tapi tak ada masalah. Nah, cuma yang afdalnya imam sempurna dua-dua. Assalamualaikum warahmatullah. Allahumma inna nas'aluka ridha kawal jannah. Biasa sunat sebut, tak sebut pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh? Pada perbahasan kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum. Biar imam sempurna. Dan pada tahiyat akhir tu, kalau boleh, hadis sahih dalam Bulughul Maram, jangan tinggal 4 doa. Kalau boleh. Dah kalau sakit perut nak tercerit tu, keluar je lah. Kalau boleh, fil alamina innaka hamidum majid. 4 doa. Pertama apa? Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat. 3 dan akhir, wa min fitnatil masiihid dajjal. Kalau boleh jangan tinggal 4 doa. Fil alamin innaka hamidum majid. Kalau boleh. Tapi dituntut ada sahih. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, jauhkan aku daripada azab seksa kuburmu ya Allah, alam barzakh. Tu lepas bifil alamin, sebelum bagi salam. Wa min adzabin nar. Jauhkan aku daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Jauhkan kami daripada fitnah hidup dan hikmah mati. Dan terakhir, tidak ada fitnah yang terlebih besar. Fitnah apa? Wa min fitnatil masiihid dajjal. Tidak ada fitnah terlebih besar daripada Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu fitnah yang terlebih besar, kata Nabi, melainkan fitnah yang dibawa oleh al-Masihud Dajjal. Hari ini fitnah macam-macam, betul? Politik dengan politik. Betul tak? Ustaz dengan ustaz. Kan? Entah ya, entah tidak, wallahu alam lah. Apa Piyu Azman kan? Piyu Azman katanya, Allah tak tahulah ya ke tidak, na'uzubillah min zalik. Makin kurus. Ustaz Ibik Liu pun kena juga, tak tahulah ya ke tidak. Ni hari ni
Tuan-tuan pula kena dengan fitnah harta, fitnah keluarga. Hari ni tak boleh. Tapi fitnah yang terlebih besar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kamu tahu di dahi Al-Masih Ad-Dajjal itu kafarah. Kata Nabi, orang buta huruf pun tahu. Orang buta huruf maksudnya budak tak pandai eja lah, ataupun mudah kata orang tak pergi sekolah lah. Contoh kafarah, tapi tahu kapi kupur, tahu walaupun minta maaf dengan bahasa Ustaz, bodoh macam mana pun lah, tapi di dahi Al-Masih Ad-Dajjal kafarah. Orang buta huruf, budak kecil tahu itu kafarah. Tapi berapa ramai yang terikut, tuan-tuan, sampai Nabi sebut di dalam hadis, ada anak-anak perempuan, ada isteri-isteri kamu, tambat mereka dengan tiang-tiang rumah. Di dalam tafsir Sawi sebut, dikatakan Nabi suruh tambat tu bukan tambat ikat, kontrol dia orang jangan keluar, kerana yang ramai ikut Al-Masih Ad-Dajjal wanita-wanita. Ramai ya, tak payah tengok Dajjal lah, tengok artis Korea datang je. Betul, dekat airport tu wah, macam mabuk dah aku tengok. Wah, apa? Pak Junsong, tak tahulah nama kan. Sampai naik atas pentas lah, peluk lah, apa semua dah. Tu dia punya taksub dia tu. Apatah lagi Al-Masih Ad-Dajjal datang, ketika itu tidak ada satu air yang boleh diminum kecuali yang diperintahkan oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Apa tu, lepas daripada salam tu, sebelum daripada salam, selepas baca tayat fil alamin, baca 4 doa. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Tapi kalau elok, imam sempurna kedua-dua salam, baru kita bagi salam pertama, ataupun baru kita tambah berapa rakaat kita tak cukup. Tapi kalau ada orang Assalamualaikum warahmatullahi, imam bagi salam kedua, dia bagi salam pertama, boleh, tak ada masalah. Jangan kelahi. Dia kata apa ni tak betul. Betul. Macam nak turun sujud. Ustaz nak tanya jemaah surah Al-Ikhwan ni, turun sujud, Sami Allahu liman hamidah. Ustaz nak tanya, turun lutut dulu ke turun tangan dulu? Berjawab sikit. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Turun lutut dulu ke turun tangan dulu? Siapa kata turun lutut dulu angkat tangan? Tadi bunyi tadi tut tadi tak ada dah angkat tangan dah. Ke ustaz mengajar jin malam ni jangan main-main korang ni. Risau juga ustaz ni, dah lama tak datang ni kan. Jangan main-main. Siapa kata lutut angkat tangan sikit? Tak apa, salah tak apa, angkat tangan. 1 lagi, 2 3 4 5 6. Okey, 6. Okey, siapa yang kata turun tangan dulu angkat tangan? Sudah 6 orang je lah malam ni aku mengajar ni. Rasa lebih ni ibu-ibu apa orang lah, seorang. Jawapannya dua-dua betul kalau orang mengaji. Kalau orang mengaji lah. Kalau orang tak mengaji, kau salah. Kau salah. Semua nak jadi salah orang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk waktu dah ke? Aku baru hurai, aku rasa tak sampai 10 minit. Betul ke ni? La haula wala quwwata. Azan dah? Allah, bagi laluan azan dulu lah sekejap. Ya Allah, ya Rabbi, ceramah ke borak ni lah? Baru setakat sekejap. La haula wala quwwata. Betul. Allahu akbar. Allahu akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Ya. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بادي الدعوة من السنة القائمة هذه سيدنا محمد والسيدة الفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعده إن بنا Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita sambung sikit saja lagi tuan-tuan kuliah kita pada malam barakah ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebab tu nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita tidak terhingga. Tetapi nikmat yang paling besar adalah nikmat nikmat iman dan Islam tu dah memang dah lah. Itu nombor satu lah. Tidak ada yang terlebih utama. Tetapi nikmat yang Allah Taala pinjamkan apabila kita memang sudah Islam, iaitulah nikmat untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Inilah nikmat paling besar. Sebab apa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, nikmat inilah yang kita akan menyesal besok. Rabbana abasarna wa sami'na. Surah As-Sajdah pagi subuh tu, Jumaat tu imam baca. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna, aku dah nampak. Absar ni dah nampak. Wa sami' dengar. Ini perkataan kita akan cakap dalam kubur. Kita pun tak tahu cakap apa dalam kubur. Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Rabbana absarna, aku dah nampak ya Allah. Wa sami'na, aku dah dengar ya Allah. Farji' ni rujuk. Rujuk ni apa? Patah balik lah. Kalau orang bercerai kan, dia panggil rujuk. Aminah, aku rujuk kau balik. Maksudnya jadi balik laki bini, betul?
Tadi dah cerai talak 1 dah. Contohlah. Bukan cerai talak 3. Kalau talak 3 tak boleh rujuk. Dia panggil bain kubra. Putus. Tak boleh dah. Kalau orang Melayu panggil apa kalau nak kahwin balik? Cina buta apa? Orang Melayu panggil. Nah, Cina buta ke India buta ikutlah. Nah, tu. Kan? Dia kena kahwin dengan laki lain, kena kahwin pula dengan laki lain tu pula. Laki yang baru tu, suami yang baru kena jima'. Kalau tak jima' tak sah. Lepas tu kena cerai. Lepas cerai kena tunggu iddah pula 3 kali kurung. Oi, panjang cerita lah. Tapi kalau talak 1, talak 2, Aminah, abang nak rujuk awak balik. Boleh. Farji'na, tolong ya Allah rujuk, patah balik aku di atas muka bumi. Nescaya salihan inna muqinun, aku jamin ya Allah, aku bagi kepastian kepadamu ya Allah, aku akan salihan, amal salih. Kata dalam tafsir Al-Munir, dia buat tu agak deep sikit lah, dalam sikit lah. Dia panggil perbahasan ni, orang yang minta patah balik ni bodoh lah. Berapa lama duduk atas dunia, baru sampai tempat baru dah minta untuk patah balik. Kalau dalam tafsir dia buat contoh lah. Kita katalah daripada Semenyih ni Semenyih kan, beranak Kesumak. Nah, daripada Semenyih lah, kita ada orang kahwin Kota Baru, drive kereta jauh-jauh 9 jam 10 jam, dah sampai dah depan rumah pengantin tu, tiba-tiba pasangan kita kata, bang, dah, jomlah balik. Awak ni gila ke apa ni? Dah, baliklah bang, dah, malas abang, malas. Apa pasal ni? Makanlah dulu, kalau kot awak ada kerja ke, emergency ke apa ke, jamahlah dulu, kita dah sampai ni. Tak nak balik. Agak-agak apa minda kita? Buang tebiat ke apa ni agak-agak? Gila orang macam ni. Dah sampai jauh-jauh. Macam tu lah duduk atas muka bumi. Berapa puluh tahun Allah Ta'ala bagi hidup, baru sampai tempat baru alam barzah. Belum apa-apa lagi. Farji'na na'mal salihan inna muqinun ya Allah, patahlah balik. Kata ulama, betapa bodohnya manusia macam tu. Sekiranya tak bawa bekal, itu yang nak disampaikan. Nah, sekiranya tak ada apa-apa persiapan. Nah, hari ni mati tengok macam-macam, mati mengejut berapa ramai hari ni. Nah, kalau mati mengejut tu macam baru ni, siapa orang soleh tu meninggal waktu kuliah tu, kuliah subuh tu, kat mana tu? Shah Alam ke mana? Kan? Waktu tengah sampai, kan viral tu. Kan? Ada tengok? Ke tak ada tengok? Ke baca Quran semua orang al-ikhwan ni? Aku mengajar ni senyap. Respon lah sikit kan? Kan? Ada betul tak? Ke ustaz je layan Facebook ni, tuan-tuan tak layan Facebook ni. Mungkin lah tuan-tuan. Kan? Tengah-tengah sampai kuliah meninggal. Yang tuan-tuan tengok dalam TV, dalam berita yang kata meninggal hospital tu, itu doktor sahkan. Meninggalnya meja ceramah tu. Puas hati. Kuliah subuh kan? Lepas solat fardu subuh berjemaah. Dalam rumah Allah. Masjid ke surau? Saya tak ingat masjid ke? Tak apalah. Dalam rumah Allah. Baru lepas subuh berjemaah. Dalam keadaan berwudu. Tengah sebut ayat Quran. Akhir perkataannya sebut Allah subhanahu wa ta'ala mu'rabah. Puas hati mati macam tu tuan-tuan. Kita biar ada niat macam tu, mati macam tu, tak apa lah. Tak kira lah mati dalam masjid ke, mati pokok mangkal, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan susahkan orang mati tengah mengaji Quran, mati tengah semayang sunat, mati tengah bangun malam, mati tengah sujud. Tak kira lah, ambil lah ya Allah nyawa aku. Niatkan mulai malam ni. Kita hidup berapa lama ni, niatkan mati macam tu. Saya cakap dengan rumah saya, biar Allah Ta'ala ambil 2 lah. Pertama, Abi tengah mengajar ni, ataupun Abi tengah duduk bawah, tak kisah lah. Kadang-kadang ulama datang, kita pergi mengaji. Kita dobit kitab. Kadang-kadang saya mengaji dengan Habib Ali. Mukhtasar Sahih Bukhari kita mengaji. Tak kira lah kita duduk atas ke, kita duduk bawah ke, pokok pangkal dalam majlis ilmu, ambil lah nyawa aku. Yang kedua, dalam keadaan beribadah, tengah solat ke, rukuk ke, itidal ke, sujud ke, tengah baca Quran, ambil lah ya Allah. Itu tempat tuan-tuan, tak ada dakwa-dakwi dah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Tip top lah. Kalau mati macam tu tak ada dakwa-dakwi dah. Dalam rumah Allah tuan-tuan mati. Dalam berwuduk lagi tuan-tuan. Lepas solat subuh berjemaah lagi. Tengah sebut perkataan kalamullah lagi. Ayat-ayat suci Quran. Jadi sebab tu tuan-tuan yang rahmati Allah, ni medan kita. Bukan dah tunggu tua. Bukan dah tunggu habis pencen dah. Iyalah cari dunia tu, dunia kena cari, tapi jangan dunia bawa masuk dalam hati. Dunia cukup tapak tangan.
Sebab tu macam Ustaz kata tadilah, dalam solat kita kan, ada yang nak turun sami Allah liman hamidah, nikmat Allah Taala bagi. Boleh sembahyang berjemaah. Jangan main-main tuan. Nak turun kepada sujud tu, turun tangan dulu ke turun lutut dulu? Dua-dua betul kalau orang mengaji. Dia takkan cari salah orang kalau orang mengaji. Kalau orang berlapang dada, dia takkan cari salah orang apa perkara pun. Baik politik, baik ekonomi, baik sosial, baik pengurusan rumah tangga, baik apa, dia takkan suka cari salah orang. Dia akan tengok dia punya. Itu tanda orang mendapat kejayaan mardatillah daripada Allah SWT. Dia tengok orang tu turun lutut dulu, okeylah. Dia tengok orang tu turun tangan dulu, okey, betul, sebab dah datang. Yang kata tadi angkat tangan tadi turun lutut kan, betul. Tapi tak apa, yang kata tadi turun lutut dulu, sebab dia confident kata turun lutut dulu, dia tak kena gaut. Cuba dia kena gaut. Dia confident Ustaz. Bunyi tadi tut tadi Ustaz tanya kan. Tak kena gaut. Kalau kena gaut, tobat lahum, turun tangan dulu. Betul. Tapi dua-dua betul. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i, tak ada sakit, tak ada uzur, tak ada luka, tak ada berdarah. Afdalnya turun apa dulu? Lutut. Tak ada apa-apa uzur. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Turun lutut dulu. Tak ada apa-apa sakit. Sehat walafiat. Tak ada apa-apa uzur. Kok tadi terkena pisau ke, tadi aksiden ke, tadi apa lutut sakit ke, apa ke. Tak ada. Okey, cantik turun lutut dulu. Tapi kalau dia nak turun tangan, dia boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan turun kepala dulu. Tak pernah dibuat orang lagi. Terailah sekali. Gaduh je, turun tangan dulu, kepala tergeremuk. Itu alamat sakaratul maut nama dia tu. Itu gila. Tak pernah dibuat orang. Jadi dia kata, maka tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, kita nak ambil kesempatan, kita nak ambil kekuatan, serta kita nak ambilkan kedudukan kita yang besar di sisi Allah. Nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni, Allah Ta'ala pinjamkan kepada kita, sihat kita, kekuatan kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Jadi tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, Ustaz rasa cukup dululah sekadar pada malam yang barakah ini. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada kelapangan, ada waktu-waktu yang lain, Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk berjumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. InsyaAllah, mudah-mudahan yang baik tu datang daripada Allah, salah dan silap tu datang daripada Ustaz. Mudah-mudahan ukhuwah kita, silaturahim kita berjumpa lagi pada sesi-sesi akan datang. Mudah-mudahan apa yang Allah Ta'ala fahamkan kita, ukhuwah kita, pertemuan kita pada malam yang barakah ini, tidak lain dan tidak bukan adalah mudah-mudahan kita akan bersama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa wardina wa rda anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.